Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We continue our discussion on annuities. And for today, we start with perpetuity. Perpetuity in financial terms refers to a stream of cash flows that continues indefinitely into the future. It is essentially an asset that pays a fixed amount of money at regular intervals with no end date. Perpetuities are commonly used in finance to value certain types of investments, particularly those with no defined maturity date. They are also used in various financial instruments such as preferred stocks, bonds, and certain types of annuities. Okay. Jadi perpetuity ini adalah suatu bentuk annuity, tetapi dia tidak mempunyai tempoh dia, no end date. Tak ada sampai berapa tahun ni, sampai bila-bila. Tak ada kita kata pembayaran atau penerimaan cash flow itu sampai berapa tahun, tak ada. Dia sampai bila-bila. Contoh yang saya berikan tadi adalah contoh yang saya berikan tadi adalah jenis salah satu jenis dalam preferred stocks, dan contoh ada certain type of bonds, jenis dalam bond, dan juga annuity itu sendiri dalam bentuk annuity, dia annuity tapi annuity yang tidak mempunyai end date dia. Contoh annuity tak mempunyai end date tu, contoh dia macam endowment funds. Okey, endowment funds tu contoh suatu dana yang yang dimasukkan ataupun didermakan contoh kepada universiti. Soalannya dana itu, wang tunai itu hendaklah digunakan, dilaburkan dan memberikan pulangan kepada universiti itulah, sama ada pada pelajar atau pada apa-apa sajalah di universiti itu, dan dia tidak mempunyai tempoh masa. Maknanya dia bagi terus, tapi duit itu mesti memberikan pulangan. Okey, pulangan itu boleh diperoleh daripada pelaburan dan sebagainya lah. Tapi ada pihak yang akan menguruskan wang tersebut, dana tersebut. Okey. Present value bagi annuity itu diberikan oleh cash flow bahagi dengan R. Okey, iaitu cash flow bahagi dengan rate of return. Okay, contoh, Ross Clark wishes to endow a chair in finance at his alma mater. He will make a lump sum donation today that will provide an annual cash flow stream to the university forever. Jadi dia nak mendermakan lah, kita kata dengan bahasa yang mudah, sejumlah wang, di mana dia akan memberikan satu tempat, kalau dalam bahasa yang kita guna direct translation, dan ada juga digunakan di setengah universiti itu kerusi lah, kita kata memberi mendermakan kerusi. Kerusi itu seolah macam satu position lah dalam universiti itu. Okay. The university indicated that the annual cash flow required to support an endowed chair is 400,000 and that it will invest
money Ross donates in assets earning a 5% return. Jadi universiti tu kata kalau nak apa tu derma dan apa tu dapat satu bahasa yang mudah, dapat satu position lah, satu kerusi, satu position lah. Position itu yang memberikan apa kesan lah dalam pengurusan universiti tu. Okay, kena derma $400,000 dan wang tersebut akan dilaburkan mendapat kadar pulangan 5%. If Ross wants to give money today so that cash flow to the university starts in a year, how large must his contribution be? Okay. The answer is just the present value of a 400,000 perpetuity discounted at 5%. Okay, jadi Ross itu dia nak apa tu bagi duit itu sekarang supaya apa cash flow kepada universiti itu akan bermula setahun selepas itu. Jadi berapa yang dia perlu bayarlah, keluarkan duit tu. Okey. Jadi present value itu adalah 400,000 tadi cash flow bahagi dengan 0.05 0.05 iaitu sebanyak 8 juta. Okey. Jadi to generate 400,000 cash flow itu tadilah setiap tahun selama-lamanya memerlukan derma ataupun pelaburan sebanyak 8 juta sekarang. Okey, iaitu supaya dia dapat 5% daripada 8 juta itu. If the university earns 5% interest annually on the jumlah yang Ross laburkan itu iaitu 8 juta, maka 400,000 setahun itu akan diperoleh oleh universiti itu tanpa sebarang kesan terhadap 8 juta yang dilaburkan, yang didermakan oleh Ross tadi. Okey, di samping itu terdapat satu jenis perpetuity yang dinamakan sebagai growing perpetuity, iaitu dia suatu bentuk perpetuity tetapi cash flow dia itu growing at a constant annual rate, iaitu dia cash flow dia itu bertambah pada satu kadar yang tetap tahunan. Setiap tahun dia bertambah pada satu kadar yang tetap. Apa yang bertambah itu adalah cash flow. Okey. Maka present value dia diberikan oleh CF bagi dengan R tolak G. Yang sini dia ada tolak dengan G. Okey, contoh. Suppose Ross Clark learns that the university requires the endowment to provide 400,000 cash flow next year, but subsequent annual cash flows must grow by 2%. Jadi 400,000 setahun, tapi setahun selepas itu 400,000 itu mesti dia bertambah 2%. Tahun depan tambah lagi 2%. Ni rate dia. To keep up with inflation. Kenapa begitu? Sebab dia kata dia nak dia nak lawan dengan kadar inflasi yang semakin meningkat untuk cover inflasi itulah. How much does Ross need to donate today to cover this requirement?
Okey, jadi kita masukkan ke dalam rumus tadilah. Okey, iaitu cash flow bahagi dengan R tolak dengan G. Jadi kita dapat 13,333,333 dolar. Okey. Compared to the level perpetuity providing $500,000 per year, the growing perpetuity requires Ross to make a much larger initial donation. Jadi yang ada growth ini dia lagi mahal berbanding dengan yang tak ada growth. Yang tak ada growth hanya 8 juta sahaja. Kemudian kita pergi kepada jenis cash flow yang ketiga, iaitu mixed stream. Which is a stream of unequal periodic cash flows. Cash flow dia itu tidak sama. Iaitu dengan arti kata lain, tidak mempunyai pattern. To determine the future value of a mixed stream of cash flows, compute the future value of each cash flow. Jadi, setiap cash flow itu perlu dikira satu persatu berasingan daripada cash flow pada masa yang lain. Berasingan maksud dia kena kira satu per satu seperti mana yang saya ada tunjuk satu persatu tu yang untuk annuity tu. Okey. Kemudian campurkan kesemuanya. Add all to find the total future value. Contoh, Shrell Industries, a cabinet manufacturer, expects to receive the following mixed stream of cash flows over the next 5 years from one of its small customers. Jadi, syarikat ni dia dapat cash flow. Jadi, cash flow yang dia dapat tu, nilai dia tu adalah berbeza-beza. Jadi, untuk kira future value, perlu dikira satu persatu, macam yang single amount. Ini FV daripada formula FV sama dengan PV darab 1 tambah R kuasa N. Untuk kira yang ni, untuk kira yang ni, untuk kira yang ni, yang ini, yang ini. Okey, yang 18,000 tak perlu kita pakai formula lah. Sebab selepas tahun kelima memang kita dapat 18,000. Jadi untuk tahun kelima, cash flow tahun kelima tu 18,000 jugalah. Okey. Bagaimana pula untuk mengira present value? Iaitu pun sama. Iaitu perlu dikira satu persatu each. Macam kita kira future value tu. Okey. Ambil present value bagi setiap cash flow dan tambah untuk dapat total present value. Okey. Contoh. Syarikat ni dia dapat betul cash flow betul secara tahunan dia tu beginilah, kosong pada tahun pertama 400, pada tahun kedua 800 dan seterusnya. Okey. Maka untuk kira present value bagi semua tu perlu kita kira satu per satu daripada rumus PV sama dengan FV bagi dengan 1 tambah R kuasa N. Okey, 1 per 1 lah. Ini. Jadi, kemudian tambahkan kesemuanya, kita dapat ini iaitu
Apa ni? 1904.76. The compounding of interest can be more than once in a year. For example, there is what we call as semi-annual compounding. Kadar faedah itu boleh tercompound lebih daripada sekali dalam setahun. Contohnya, tercompound setiap 6 bulan ataupun setiap separuh tahun atau setiap setengah tahun. Okey, kalau keadaannya begini, the investment pays half its annual stated interest rate every 6 months rather than making one payment at the end of the year. Iaitu faedah itu dibayar setiap 6 bulan. For example, Fred Moreno has decided to invest $100 in a savings account paying 8% annual interest compounded semi-annually. Iaitu kadar faedah dia 8% tapi tercompound setiap setengah tahun. If he leaves his money in the account for 24 months, he will receive 4% interest compounded over 4 periods, each of which is 6 months long. Jadi, apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat setiap setengah tahun tu adalah 4%. Okey. Dan 4% itu kalau dia tak ambil akan dicampur kepada interest. Table 5.3 shows that after 12 months with 8% semi-annual compounding, Fred will have $108.16. After 24 months, he will have $116.99. Okey. Jadi setiap 6 bulan selama 2 tahun. Jadi ada berapa 6 bulan dalam 2 tahun itu? Ada 4 sini ya. Ada 4. Jadi kita kata dia menerima faedah itu over 4 periods. So we have here yang kita katakan sebagai 4 periods. Okay. 4 periods tadi Okay. 6 bulan pertama dapat faedah sebanyak $4, jadi 104. Okey. 104 ini dengan anggapan bahawa dia tak ambil lah faedah tu, jadi dia menjadi principal sebanyak 104. Okey. Kemudian 6 bulan lagi, 6 bulan selepas itu, maka dia jadi setahun 12 bulan. Maka dia akan dapat lagi faedah 4%. Jadi kalau kita kira faedah daripada 104 itu, dia akan menjadi 108.16. 108.16 tu dengan anggapan dia tak ambil. Kalau tak ambil lah faedah tu, dia akan menjadi principal. Kemudian faedah dikira daripada principal itu selepas 6 bulan daripada setahun, iaitu 18 bulan.
Jadi faedah yang dia terima 112.49, yang seterusnya akan menjadi prinsipal untuk dikira 6 bulan selepas itu, iaitu selepas 24 bulan. Jadi 4% itu menjadi 116.99. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa daripada proses semi-annual compounding itu, jumlah dia itu nampaknya adalah lebih daripada annually compounded. Okey, di samping semi-annual compounding, boleh juga berlaku quarterly compounding, iaitu dia tercompound setiap 3 bulan. Jadi setiap suku tahun lah. Sebab dalam setahun ada 12 bulan. Jadi 3 bulan 1/4. Okey, atau dengan kata lain dia 4 periods dalam setahun. 4 kali dalam setahun dia tercompound. Okey, contoh. Fred Moreno has found an institution that will pay him 8% annual interest compounded quarterly. 8% setahun, tetapi tercompound setiap suku tahun, setiap 3 bulan lah. If he leaves his money in this account for 24 months, 2 tahun, maka setiap suku tahun itu dia akan dapat 2%. Sebab apa? Sebab 8% bagi dengan 4 lah. 2%. Okay, over 8 periods. Kenapa 8 periods? Kerana 2 tahun, iaitu 24 bulan. Okay. Okay. Sorry. 24 bulan. Kemudian, okay, setiap 3 bulan. Okay, dia hilang pula. Setiap 3 bulan. Ada 2 tahun, ada 24 bulan. Dan dia dapat interest itu tercompound setiap 3 bulan. Jadi 8 period. Each of which is 3 months long. Ni. Table 5.4 shows the amount Fred will have at the end of each period. Table lah selepas ini. Lepas slide itu. After 12 months with 8% quarterly compounding, Fred will have 108.24. After 24 months, he will have 117.17. Okay. Ya, jadi ini okay, yang kata 8 periods itu. Okay. Beginning principal awalnya dia masuk 100. Kemudian 3 bulan pertama dia dapat 2%, menjadi 102. Jadi dia tak ambil faedah itu, maka dia akan menjadi prinsipal dia. Kemudian 3 bulan selepas itu, faedah dikira daripada jumlah prinsipal yang baru lah. Menjadi 104.04. Faedah tu dia tak ambil, maka dia akan jadi prinsipal 3 bulan selepas itu, iaitu pada bulan selepas bulan ke-9. Dan kadar faedah dikira daripada situ, dia menjadi 102.16. Jadi begitulah proses dia sehinggalah
selepas 2 tahun, 24 bulan. Jadi, kalau kita lihat pada nilai ini, dia itu adalah lagi besar daripada nilai pelaburan contoh sebelum ini, iaitu jika tercompound semi-annually. Yang quarterly ni, nilai pelaburan dia adalah lagi besar. Kita dapat lihat daripada jumlah tadilah. Okay. Table 5.5 compares values for Fred Moreno's $100 at the end of year 1 and year 2, given annual, semi-annual, and quarterly compounding frequency at 8% annual rate. Semuanya pada kadar faedah 8% setahun. Tetapi compounding itu yang berbeza. Frekuensi of compounding. Compounding frequency lah kita kata. Okay. Jadi kita dapat lihat bahawa the more frequent interest compounds, the greater the amount of money. Okay. Jadi selepas setahun, tercompound sekali setahun 108, tercompound 2 kali setahun 108.16, tercompound 4 kali setahun 108.24. Itu juga untuk tahun yang kedua. Yang quarterly compounding, iaitu yang lagi banyak tercompound itu jumlah pelaburan dia adalah lagi lebih. Okay, this statement is true for any interest rate above zero. Dengan syarat kadar faedah itu mestilah positif, lebih daripada sifar. Okay, kenapa begitu? Disebabkan oleh setiap kali dia tercompound itu, kalau kita ambil faedah itu akan dicampur ke dalam prinsipal. Jadi, prinsipal dia itu lagi bertambah lagi cepat. A general equation for compounding, iaitu untuk kita mencari future value bagi kadar faedah yang tercompound lebih daripada sekali dalam setahun, iaitu present value pada masa sifar lah, itu darab 1 tambah R bahagi dengan M kuasa M darab N. Nampak perbezaan dengan future value yang sebelum ini, iaitu yang untuk single amount tu, dia bahagi dengan M, R itu, dan M darab dengan N. Jadi, apa maksud M itu? M itu adalah berapa kali dia tercompound dalam setahun. Dalam contoh sebelum ini tu. Okay, the preceding examples calculated the amount that Fred Moreno would have after 2 years if he deposited $100 at 8% interest compounded semi-annually or quarterly. For semi-annual compounding, M would equal 2. Iaitu semi-annual dia tercompound 2 kali. Setahun lah, 2 lah. For quarterly compounding, M would equal 4. Sebab dia 4 kali setahun. Okay, kalau kita masukkan ke dalam formula tadi sebelum ini,
Maka ini 100 iaitu nilai pelaburan dia yang mula-mula tu darab 1 tambah 8% bagi 2 sebab dia semi-annual. Kuasa 2 sebab apa? Semi-annual. Darab 2. Kenapa? 2 tahun. Jadi jawapan dia 116.99. Manakala untuk quarterly compounding pula, M itu adalah 4. Kenapa? Kerana 4 kali setahun. Dan kuasa di sini 4 darab 2. 4 tu iaitu 4 kali setahun. Compound. Darab 2 kerana 2 tahun. Okay. Jawapan dia 117.17. Okay. If the interest were compounded monthly, maka M itu 12 monthly. Kalau interest tu tercompound weekly, maka M itu 52. Kalau daily, M itu adalah 365. Dia ikut berapa kali setahun. Okey, bagaimana kalau dia tercompound banyak kali? Terlampau banyak kali. Atau kita kata bahawa infinite number. Sampai kita pun tak terkira dalam setahun. Itu yang paling banyak lah. Okey. Kalau begitu, maka keadaan itu dinamakan sebagai continuous compounding. Maka future value dia akan menjadi PV0 darab E R darab N. Ini. Pembuktian. Bagi ini, saya ada letakkan nota bagaimana kita dapat formula ini. Ada saya letak dalam questionnaire. Boleh rujuk di situ. Okay. To find the value after 2 years of Fred Moreno's $100 deposit in an account paying 8% annual interest, compounded continuously. Tercompound infinity lah kita kata. Maka kita boleh guna formula tadi, iaitu PV0 darab dengan E R 8% darab N, iaitu 2. Jadi kita dapat 117.35. As expected, Fred's deposit grows more. Jadi jawapan 117.5 itu adalah lagi tinggi daripada quarterly compounding dan juga semi-annual compounding. Sebab dia tercompound itu lagi banyak kali tercompound. Okay. Continuous compounding produces a greater future value than any other compounding frequency. Dia yang paling tinggi nilai pelaburan kalau tercompound continuous, sebab dia itu yang dah infinite. Jadi daripada contoh-contoh sebelum itu, daripada contoh-contoh sebelum ini, kita dapati adanya kadar faedah, nilai kadar faedah yang diberikan, tetapi apabila berlaku proses compounding yang berbeza-beza itu, maka nilaian dia itu adalah tidak sama. Contoh kalau kata 8%, kalau tercompound sekali setahun, dia berbeza dengan juga 8% tapi tercompound 2 kali setahun. Ataupun 4 kali setahun dan seterusnya lah. Jadi daripada situ, kita dapati bahawa adanya apa yang dinamakan sebagai nominal, iaitu
yang di promise, iaitu yang dinyatakan dengan effective annual rate of interest, iaitu yang actually paid or earn. Jadi apa yang dinyatakan dengan apa yang sebenarnya didapati ataupun dibayar. Okey. Jadi bagaimana cara untuk mengira effective annual rate itu? Kan? Yang sebenarnya kita dapat dan sebagainya itu. Dapat ataupun yang kita bayar. Iaitu daripada formula 5/11 ini. Iaitu effective annual rate 1 tambah R per M kuasa M tolak 1. Okey, berdasarkan contoh sebelum ini, Fred Moreno wishes to find the effective annual rate associated with 8%. Yang dia dijanjikan tu 8%. When interest is compounded annually, semi-annually and quarterly. Jadi memang dijanjikan 8%, tapi berapa sebenarnya yang dia dapat? Jadi for annual compounding, 8% tercompound sekali setahun. Okey, jadi jawapan akhir dia dapat 8%. Ini untuk tercompound sekali setahun. Manakala untuk semi-annual compounding pula, effective annual rate dia adalah 1 tambah 0.08 bahagi 2 M itu sebab dia semi-annual, kuasa 2 pun sebab semi-annual, tolak 1. Jadi kita dapati 8.16%. Manakala untuk quarterly compounding, M dia itu adalah 4. Sini, tolak 1. Jadi jawapan akhir 8.24%. Jadi kita dapat lihat faedah yang dia dapat itu adalah berbeza. Walaupun kadar faedah yang sama disebabkan oleh compounding, frekuensi dia itu, bilangan compounding itu yang berbeza. Baik, kita masuk pula kepada special applications of time value. Okey, yang pertama, untuk menentukan nilai deposit ataupun cash flow, untuk kita accumulate, iaitu untuk kita dapatkan future sum, yang dapatkan nilaian ataupun kita katakan bahawa nak tambah accumulate kepada satu nilai harapan. Jadi maksud dia di sini adalah daripada annuity. Okey. Jadi kita nak tentukan apa? Cash flow ataupun deposit dia. Contoh, kita nak tahu berapa kita perlu bubuh duit dalam bank, letak duit dalam bank, deposit duit dalam bank itu, okey, untuk mendapatkan suatu future value, satu nilai hadapan. Okey, manakala aplikasi yang kedua pula adalah untuk loan amortization, iaitu untuk pelunasan pinjaman, iaitu untuk menentukan equal periodic loan payments, berapa yang kita perlu bayar setiap contoh setiap bulan ke setiap tahun dan sebagainya itu, to provide a lender with a specified interest return berdasarkan pada satu kadar faedah
untuk repay the loan principal, untuk membayar apa tu nilai principal bagi hutang, iaitu nilai hutang yang kita dapat masa pinjam tu dalam suatu jangka masa. Jadi untuk kita menentukan itu loan payment, iaitu kita katakan di sini sebagai cash flow. Okey. Manakala PV0 itu adalah nilai loan principal itu. R kadar faedah bahagi dengan 1 tolak 1/1 tambah R kuasa N. R kadar faedah dan N itu adalah bilangan apa tu tempoh dia, period dia. Boleh jadi bilangan tahun atau bilangan bulan dan sebagainya lah. Okey, contoh Alex May borrows 6,000. Dia dapat tu 6,000. Jadi 6,000 itu adalah principal lah dalam contoh ni. The bank requires Alex to repay the loan fully in 4 years. Ni N, 4 years. By making 4 equal end of year payments. Dengan bayar 4 kali pada jumlah yang sama, jumlah wang yang dibayar tu sama. Kesemua pembayaran itu dilakukan selepas akhir tahun, setiap akhir tahun dalam 4 tahun itulah. Okey, R 10%. What is Alex loan payment? Jadi berapa yang dia perlu bayar setiap tahun itu, setiap akhir tahun Jadi kita masukkan ke dalam formula tadi. Ni PV0 6,000 darab dengan R bahagi 1 tolak 1/1 tambah R kuasa N. 4 tadilah. Maka pembayaran setiap akhir tahun selama 4 tahun itu adalah 1892.82. Jadi untuk memudahkan kita melihat nilai-nilai berkaitan dengan pinjaman itu tadi, kita boleh membuat apa yang dinamakan sebagai loan amortization schedule. Yang mana boleh kita lihat daripada table 5.6 dalam next slide lah. Okey, jadi nilai-nilai itu yang ada di samping nilai-nilai yang lain lah, iaitu adalah principal dan juga interest. Okey. Okey. Jadi loan amortization schedule itu jadual pelunasan itu, jadual pelunasan pinjaman itu kita dapat lihat daripada inilah dalam table 5.6 ni. Okey, jadi 6,000 itu adalah jumlah yang dia terima hutang dia. Okey. Manakala 1892.82 itu adalah jumlah pembayaran setiap akhir tahun selama 4 tahun yang kita kira sebelum inilah. Manakala interest itu adalah kadar faedah darab dengan principal. Maka kita dapat 600. Jadi daripada 1892.82 ini 600 dibayar untuk interest, manakala selebihnya ini dibayar untuk principal, iaitu 1892.82 tolak dengan 12 tolak dengan 600 sini tolak dengan
600. Maka kita dapat 1292.82 iaitu nilai yang ni. Okey. Jadi bila dia dah bayar 1292.82 itu untuk prinsipal saja sebab 600 dah dibayar untuk interest. Prinsipal yang tinggal sini adalah 6,000 tolak 1292.82. Maka kita dapat inilah 4707.18. Jadi prinsipal ini pada akhir tahun 1 tu dibawa untuk awal tahun ke-2. Loan payment masih lagi kekal lah. 1892.82. Manakala interest itu dikira daripada ini. Iaitu 10% darab dengan 4707.18. Okey. Iaitu 47072. Okey. Maka sini pembayaran untuk prinsipal tu adalah 1892.82 tolak dengan 470.72. Iaitu 1422.10. Manakala end of year principal tu kita dapat daripada 4707.18 tolak 1422.10. Itu. Jadi kita dapat ni 3285.08 dan begitulah seterusnya sehinggalah prinsipal itu tinggal kosong. Tak ada lagi lah. Tak ada tinggal lagi kosong. Okey. Jadi dalam pengiraan untuk loan amortization schedule ini perlu berhati-hati dengan rounding. Dengan pengambilan tempat perpuluhan. Sebab kemungkinan atau selalunya dia akan jadi slight difference lah. Okey. Okay, the third application is to find interest or growth rates. Bagaimana untuk kita mencari R, iaitu FVN bagi PV0 kuasa 1/N tolak 1. Contoh, consumers across the United States are familiar with Ulta Beauty stores, which offer salon services and a variety of beauty products. Most shoppers at Ulta Beauty probably do not know that the company's stock was one of the best performing stocks of the last decade. An investor who purchased a $19 share of Ulta Beauty stock in January 2010 saw the firm's stock price grow to $254 by January 2020. Jadi, mula-mula kalau beli pada tarikh ini $9, tapi pada tarikh ini nilai dia dah $254. Jadi, persoalan di sini adalah what compound annual growth rate? Berapa R dia? Or equivalently, what average annual rate of interest did shareholders earn over that period? Jadi, dengan arti kata lain, average annual rate. Annual rate dia itu berapa setiap setahun itu.
Okey, kita letakkan masukkan ke dalam okey, rumus itu kita dapat 29.6%. And the last application is to find the number of periods untuk mencari nilai n, iaitu log FV over PV naught bagi log 1 plus R. Example, N Bates wishes to determine how long it will take for her initial $1,000 deposit, earning 8% annual interest, to grow to $2,500. Applying equation 5.15 at an 8% annual rate of interest, how many years N will it take for N's $1,000 PV naught to grow to $2,500, which is FV naught. Okey. Jadi kita masuk dalam rumus tadilah. Log FV bagi dengan PV naught. Kemudian log 1 tambah R sini. Jadi jawapan dia 11.9 N itu. Iaitu almost 12 years.